Boleh. Jadi berapa? 4. Jadi 6 nisbah 12 jadi berapa? 4. Senang je tu. Jangan tak nak jawab. Ha, 6 tu jadi apa? 12 tu jadi apa? 1 nisbah 1. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 6 tu awak bahagi dengan 6, awak dapat 1. 12 bahagi dengan 6, awak dapat berapa? 12 bagi dengan 12 bahagi 6 dapat berapa? 2. 2. Okay, maksudnya 1 nisbah 2 itu yang paling mudah. Okay, apa maksud 1 nisbah 2? 1 banat, okay, mewakili 2 banin. 1 banat mewakili 2 banin. Okay, ataupun 1 kepada 2. Okay, maksudnya dalam kelas awak ada 6 banat, 12 banin. Kalau awak mudahkan, dia punya yang paling mudah, okay, 1 banat nisbah dia adalah kepada 2 banin. Macam tu. Itu adalah nisbah. Okay, so hari ni kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu kadaran. Okay, kadaran. Kadaran ni pun maknanya rasa benda yang baru bagi awak, betul tak? Siapa pernah dengar kadaran? Okay. Muallim memang rasa memang benda yang baru. Okey, jadi Muallim nak tayang satu video untuk kamu. Muallim nak bagi gambaran kadaran tu apa. Okey, so nanti kita akan pergi lebih detail. Okey, sekejap Okey. Masing-masing tolong mutekan dulu, takut nanti bising tak dengar. Tolong mutekan awak punya tu speaker. Mari belajar cara menyelesaikan masalah yang melibatkan kadaran. Bagi perjalanan 100 km, sebuah kereta menggunakan 5 liter petrol. Berapakah isi padu petrol yang diperlukan oleh kereta tersebut jika ia perlu bergerak sejauh 150 km? Pertama, kenal pasti apakah yang perlu dicari. Kita perlu mencari isi padu petrol untuk perjalanan sejauh 150 km. Kemudian, kenal pasti apakah maklumat yang diberi dalam unit yang sama seperti maklumat yang dicari. Ia adalah jarak 100 km. Akhir sekali, kenal pasti maklumat lain yang berkaitan, iaitu isi padu petrol 5 liter. Kita menggunakan rumus yang mudah untuk menyelesaikan masalah dengan kadaran. Cari bahagi dengan diberi darab maklumat. Mari tempatkan nilai ke dalam rumus. Jadi, kereta menggunakan 7.5 liter petrol bagi perjalanan sejauh 150 km. Mari kita cuba permasalahan yang lain pula. Vito menggunakan 9 liter air untuk menyiram 24 pasu bunga. Dia tertanya-tanya, berapakah liter air yang diperlukan untuk menyiram 40 buah pasu bunga? Pertama, kenal pasti nilai dan masukkan ke dalam jadual. Kemudian, tempatkan nilai ke dalam rumus. Jawapannya adalah 15 liter air. Mari cuba permasalahan yang lain. Segulung wayar mempunyai 8.5 cm panjang dan seberat
52 gram. Adakah ia mempunyai berat yang sama jika ia berukuran 10 cm panjang? Untuk memudahkan jadual, kita boleh menggunakan perkataan cari, beri dan maklumat dan seterusnya kenal pasti setiap daripada permasalahan yang diberikan. Akhir sekali, tempatkan nilai ke dalam rumus dan jalankan pengiraan. Jadi, berat kabel adalah 61.17 gram. Ya, Nak tanya lah. kenapa? Yang saya tak faham. Macam mana 10 tu nak bahagi dengan 8.5? 10 nak bagi 85. Okey, tak apa. Okey, kita akan buat nota dulu. Sambil-sambil tu nanti Mak Alim terangkan. Tak apa. Boleh. Okey. Alright, sekarang ni kamu cuba keluarkan awak punya buku petak. Okey, buku petak awak. Okey, kita akan cuba buat nota dulu. Okey. Muallim akan terangkan macam mana. Tadi macam laju sangat kan video tu. Okey. Keluarkan buku petak awak. Okey. So, muallim tulis dekat sini. Macam biasa, awak boleh buat tarikh, hari. Okey. So, hari ini adalah hari Isnin. Matematik. Ini berapa hari bulan? 4 hari bulan 10 2021. Okay. So tajuk awak adalah kadaran. Okay. Kadaran. Okey, untuk nota yang pertama, okey, awak kena, untuk kadaran ni sebenarnya awak kena cari maklumat dulu. Okey. Awak kena keluarkan maklumat. Okey, sorry. Muallim bagi tahu dulu apa ni maksud kadaran. Okay, kadaran ni sebenarnya saya nak cakap kadaran ni adalah pengiraan sesuatu item yang mempunyai unit yang sama. Okey, unit yang sama. Okey. Ini maksud kadaran. Pengiraan sesuatu item yang mempunyai unit yang sama. Sebagai contoh. Okay. Yang ni contoh ni muallim ambil daripada buku teks awak, muka surat 222. Okey. Muallim ambil daripada buku teks muka surat 222. Okey.
Okey, Mak Aini ambil contoh untuk nombor 1. Okey. Kalau kamu tengok dekat buku teks awak, muka surat 222. Okey. Okay, kamu tengok yang perempuan tu. Okay, perempuan tu dia beli 10 biji apple berharga RM4. Okay, 10 biji apple. Okay, 10 apple. Okay, bersamaan RM4. Okay. Lepas tu yang lelaki pula, Reza tu dia beli okay, 6 apple. Ya. Mualim, salah lah yang 10 tu bukan 14 ke? Sorry, 14 Sorry. Okay, 14. Okay. Terima kasih, betulkan. RM14. Okey. Satu lagi yang lelaki tu 6 apple. Okay, 6 apple sama dengan RM RM8.40. Okey, RM8.40. Okey. So sekarang ni soalan dia nak harga sebiji apple. Okey, harga sebiji apple. Okey, harga sebiji apple. Okay, so apa yang kamu boleh buat? Okey, kita nak tahu kadar tetapan harga ni sama ke tidak. Okey. Kalau kita nak tahu sama atau tidak, kita tengok harga sebiji apple. Okay, kalau nilai dia sama, maksudnya awak beli tu adalah beli pada kadar yang sama. Maksudnya awak tak tertipu. Okey. Contoh, bila awak tengok limin RM14 bahagi 10, okay, yang ni awak akan dapat RM1.04. Okay. RM1.04. Okay. Reza pula, bila kita bahagikan RM8.40 bahagi dengan 6, awak dapat nilai yang sama. Okay. RM1.40. Okay. Bermaksud apa? Okay. Inilah yang kita panggil berkadaran. Okay, kadaran. Okay. Okay, kalau sama maksudnya berkadaran. Okay, berkadaran. Contoh kalau awak pergi kedai, awak beli 10 apple mesti RM14. Kalau beli 6 apple mesti RM8.40. Okay, sebab dia ambil kadar RM1.40 sebiji. Okey, dia tak ada tambah, tak ada kurang. Awak belilah contoh, awak beli 20 biji apple. Saya tak faham lagi. Tak faham lagi? Okey, sabar. Saya tak lagi faham. Okey, sabar. Okey, kenapa kita bahagi 10? Okey, RM14 kita bahagi 10 sebab kita nak dapatkan sebiji apple. Kita nak tahu harga sebiji apple. Okey. Sebiji apple. RM8.40 bahagi 6 pun sama. Sebab apa kita bahagi 6? Kita nak dapatkan harga sebiji apple. Okey, kita nak tengok bandingkan. Betul tak? Harga sebiji apple untuk 10 apple ni sama tak dengan 6 apple? Okey. So bila kita bahagikan, kita dapat nilai yang sama, betul? RM1.40. Okey, bermaksud ia adalah berkadaran. Okey, ia adalah berkadaran. Itu maksud kadar. Okey. Okey, Muallim bagi satu lagi contoh yang lain. Okey.
Okey, yang ni pengiraan yang macam sama kita tengok dekat video tadi. Okey. Yang ni, yang Muallim tunjuk ni, Muallim nak terangkan maksud kadaran tu macam mana. Okey, maksudnya nilai sebiji dia mesti sama. Itu maksud perkadaran. Okey. Alright. Okey, yang ni metod ataupun cara yang macam sama dekat video tadi. Okey, Muallim ambil contoh dekat muka surat 22. Okey, muka surat 223. Sorry, 223. Okey, 223. Okey. Muallim keluarkan terus dia punya maklumat Okey, yang ni contoh dekat buku teks muka surat 223. Okey, Muallim keluarkan terus maklumat dia. Okey. 6 meter bersamaan dengan RM36. Okey, sebabnya yang ibu yang dekat tengah duduk tu dikata dia beli 6 meter kain bersamaan RM36. Okey, soalan dia. Okey, dia nak 9 meter. Okey. Berapa ringgit? Okey, berapa ringgit? Okey, 9 meter. Berapa ringgit? Okey. Okey, kat sini kamu boleh guna dua kaedah. Okey. Kaedah yang pertama, kamu cari yang macam contoh yang kat atas. Kamu cari kadar yang sebiji. Okey, yang sebiji berapa? Okey, yang sebiji berapa? Okey. Yang ini kaedah yang pertama yang Muallim tunjuk. Okey, kaedah pertama. Kaedah pengiraan pertama. Okey, kamu cari dulu harga sebiji. Untuk tahu kadar dia, untuk tahu kadaran dia. Okey. Macam mana kita nak tahu? Kita buat apa? Kalau nak tahu sebiji tadi. Kita buat bahar apa? Okey, kita buat bahagi. Okey, kita buat bahagi. Okey, kita bahagi dulu. Okey. Bila kita bahagi ni, maksudnya kita tahu harga 1 meter kain. Okey, kita tahu kadaran dia berapa untuk 1 meter kain. Okey, bermaksud awak bahagilah. Okey, RM36 bahagi 6. Okey, RM36 kamu bahagikan dengan 6 meter. Okey. Kamu akan dapat, kalau dekat situ 1 meter kain, kamu akan dapat RM6. Betul? Okey. Ini untuk 1 meter. Okey. RM6 untuk 1 meter. Untuk 1 meter. Okey. Bila kamu dah tahu 1 meter, kadaran dia adalah RM6. Okey, kemudian kamu darab. Okey, darab dengan 9. Okey. Barulah kamu darab dengan 9. RM6 darab 9 meter. Okey. Jadinya kamu dapat berapa? 6 darab 9 dapat berapa kat situ? Berapa dia tulis kat situ? 6 darab 9? 6 darab 9. Berapa?
55. Okey, 54. Okey, bermaksud dekat sini adalah RM RM54. Okey. Okey. Kata kunci dia sebenarnya untuk kadaran ni, kamu kena dapatkan nilai 1 ataupun macam tadi sebiji apple ataupun 1 meter ataupun satulah, maksudnya kita nak cari yang satu tu berapa. Okey, kalau macam ni RM RM6 untuk 1 meter. Kalau RM9 maksudnya darab dengan 9. Okey. Okey, ataupun okey, kaedah kedua pun boleh buat. Okey. Kaedah kedua pun boleh buat. Okey, kaedah pengiraan kedua. Okey, kaedah pengiraan kedua. Okey, contoh kamu dah keluarkan maklumat yang ni tadi kan. 6 meter bersamaan RM36. Okey. Okey, RM36. 9 meter berapa? 9 meter berapa? Okey, apa yang kamu boleh buat? Okey, yang ini kaedah maksudnya muallim namakan dia kaedah 4 segi. Okey, kaedah 4 segi. Sebab apa 4 segi? Sebab kita dah keluar maklumat dia berbentuk 4 segi macam ni. Okey. Tengok ni, 4 segi. Okey, ni kaedah 4 segi. Okey. Apa yang kamu kena buat dalam kaedah 4 segi ni? Okey, kamu boleh contoh, ada tanda soal dekat sini kan? Okey, maksudnya kamu letak satu garisan dekat sini yang menandakan kita nak bahagikan dia. Okey, bahagi, kemudian kamu darab. Okey, bahagi, kemudian kamu darab. Okay, apa yang terjadi bila kamu buat macam ni? Bermaksud 9 meter bahagi dengan 6 meter darab dengan RM36. Okey, macam tu. 9 meter bahagi 6 meter darab RM36. Okey, dapat tak jawapan yang sama? Cuba kira. Kamu dah belajar kan nak mudahkan pecahan dengan darab pecahan. Cuba kira. Cak. Mana yang boleh mudahkan, kamu mudahkan. Bahagi dulu baru tambah. Baru darab. Tak kisah. Nak darab dulu pun boleh, nak bahagi dulu pun boleh. Kalau muallim mudahkan dulu. Muallim mudahkan 6 dengan 36 ni, muallim boleh mudahkan. Kalau saya bahagi dulu baru darab. Boleh, tak ada masalah. Okay, kalau cara muallim, okey, muallim bahagikan dulu dengan 6. Okey, 6 ni bahagi 6, muallim dapat 1. Yang ni bahagi 6 Okey. Kalau yang ni bahagi 6 dapat 6. Bawah bahagi 6, atas pun kena bahagi dengan 6. Muallim mudahkan macam tu. Okey, so tinggalnya 9 darab RM6. Saya tak faham lah. Okey, macam ni. Kamu boleh mudahkan. Okey, contoh. 6 ni kan. 6 dengan 36 ni, kamu boleh mudahkan. Sebabnya, boleh bahagi dengan 6. Okay.
Kalau apa? Tak faham. Tak faham? Apa yang tak faham? Ustaz ada saya tak faham. Awak tak faham cara pengiraan ke ataupun apa? Pengiraan tu tak Yang faham. ni, yang tengah Mak Ayam buat sekarang ni. Yang merah ni. Okey. Dengan atas-atas. Okey, macam ni. Okey, tadi kan kamu dah buat. Kamu dah keluarkan maklumat. Okey, 6 meter bersamaan dengan RM36. Okey, sekarang ni mission kita nak cari 9 meter bersamaan berapa ringgit. Kita nak tahu berapa ringgit untuk 9 meter. Okey. Untuk kaedah pengiraan kedua, okey, Muallim buat cara konsep segi empat. Okey, konsep segi empat. Okey, kamu boleh buat letak garisan macam ni dan darab. Okey, maksudnya kamu buat 9 bahagi 6 darab dengan 36. Okey, 9 bahagi 6 darab 36. Okey, ataupun mungkin kamu confuse, kamu boleh tukar je. Kamu boleh tukar tempat. Okey, 9 meter kita tak tahu. Okey, 6 meter bersamaan dengan RM36. Okey, dia masih lagi dalam konsep empat segi. Okey, kamu letak garisan, kemudian kamu darab. Sama je. Dia akan jadi 9/6 darab 36. Macam tu. Letak garisan, kemudian darab. Okey. So, daripada sini, 6 ni kamu boleh mudahkan. Okey, 6 dengan 36 kamu boleh mudahkan. Okay. 6 bahagi 6, Muallim dapat 1. 36 bahagi 6, Muallim dapat 6. Okey, so Muallim dah mudahkan. So, tinggallah 9 darab 6, kamu akan dapat RM RM54. Okey, sama je. Kaedah yang pertama, kamu cari untuk 1 meter. Kemudian kamu darab. Okey, kemudian kamu darab. Kaedah kedua, kamu guna kaedah segi empat. Okey, kamu letak garis, kamu letak darab. Bermaksud 9 bahagi 6 darab 36. Sama je dia punya jawapan. Okey, RM54. Okay, boleh ke boleh? Boleh. Boleh Okey. Kita tengok yang bawah sekali 223. Okey, Muallim buat dengan cepat. Muallim guna kaedah pengiraan kedua. Okay, kita keluarkan maklumat dia. Okey. 2 gram RM340. Okey, 2 gram RM340. Okey. Sekarang ni 7 gram berapa? Okey, 7 gram berapa? 7 gram berapa? Okey, Muallim guna kaedah pengiraan kedua. Okey, Muallim letak garis. Okey, letak garis. Letak darab. Okey, bermaksud 7 bahagi 2. Okey, darab dengan RM340. Macam tu. Okey. 7 bahagi 2 darab 340. Pengiraan kedua ni cepat sikit. Okey. So, berapa seutas rantai tangan tu? Berapa untuk 7 gram? 7 gram ni berapa? Okey, bermaksud kita boleh cari, kita mudahkanlah. Ada 340.
Apa dia? Okey, sekarang ni kita nak tahu 7 gram berapa kan? Kita nak tahu 7 gram berapa. Okey, maksudnya kita bahagi dulu 2 yang bawah ni. Okey, 2 tinggal 1. Okey, 340 bahagi 2. Awak buatlah dekat tepi ni kalau awak tak mahir lagi. Okey. Okey, 1 darab 2 awak dapat 2, tolak, tinggal 14. Okey, 7 darab 2, 14. Lepas tu kosong turun. Kosong turun. So kosong lah kat atas ni kan? Lepas tu kosong turun lagi 1. Lepas tu titik. Okey, betul. 170. So yang ni adalah 170. Okey, bermaksud kamu dapatlah 7 darab 170. Kamu dapatlah untuk harga 7 gram ni. Okey. Habis tak payah darab ke? Apa dia? Darablah 7 darab 170. Berapa? 170 darab dengan 7. 170 darab dengan 7 berapa? Kosong. 7 darab 7. Sekejap. Empat 49. 4 naik atas. 7 darab 1, 7 tambah 4, awak dapat 11. Okey. So awak dapat RM RM1,190. So kat sini sebenarnya 7 gram bersamaan dengan RM1,190. Dapat tak? Dapat. Okey, macam tu je kaedah. Okey, awak boleh buat pengiraan kedua pun boleh. Pengiraan pertama pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Rasanya sampai sini saja. Okey, nanti cuba kamu boleh buat buku aktiviti muka surat 67 Nanti Maknim post dekat